Ada satu awet ni, dia minum satu minuman tu Ustaz, dia buat muntah. Muntah. Orang nak tengok Ustaz. You nak buat niaga, you niaga main-main. Tapi pokoknya aku makan, aku boleh kunyak macam ni. Baru orang tengok Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral pada malam ini. Yang penting pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit. Penuh dengan info, janji bermanfaat. Dan bersama dengan saya, Ustaz Ashraf Ridwan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik, sihat walafiat. Ustaz makin lama makin hebat lah Ustaz. Tak ada lah kita ni pun. Jenuh dah tarik 3-4 kali ni, khabar pun. Bercakap pasal rezeki ni, saya macam, yelah kadang-kadang ada orang kata, rezeki ni kena cari, rezeki ni tak payah, kita doa je. Yang macam mana yang konsep yang sebenarnya Ustaz? Ada hadis Nabi sebut tentang antara benda yang telah ditetapkan semenjak dimasukkan roh dalam tubuh badan manusia. Contoh waktu bayi dalam kandungan, fanfukhu fihi ruh. Dimasukkan roh dalam badan manusia, ditentukan beberapa benda. Antaranya jodoh, antaranya rezeki. Jadi bila kita sebut tentang rezeki, kita akan nampak wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki ditentukan di langit. Allah tentukan. Betul? Tak dinafikan. Tetapi Allah sebut wallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Kami jadikan bumi ini tempat untuk kamu berjalan, mencari rezeki. Cari rezeki di bumi. Ketentuan di langit. Walaupun benda itu ditentukan oleh Allah, kadar banyak mana, bila nak dapat, bila kadar yang Tuhan nak bagi, banyak mana Tuhan nak bagi. Cuma Tuhan menyuruh kita mencari. Ada orang mendapat pendapatan melalui viewers yang ramai. Bila view kita ramai, kita akan dapat duit Ustaz. Jadi konten. Jadi kita mempersembahkan konten. Adakah itu salah satu cara bekerja untuk mendapat pendapatan? Konten. Boleh Ustaz kan? Okey, satu saya nak pesan kepada semua orang lah kan. Satu. Sebenarnya bila kita buat bisnes, jangan kita ingat perniagaan ini tak boleh lah you nak buat bagi famous, bagi viewer naik. Kita berniaga kecil-kecil je. Dah. Buatlah yang terbaik. Carilah market yang betul. You nak buat niaga, you berniaga main-main. Datuk Syam sendiri kalau buat bisnes mesti nak meletup. Itu bisnes. Nabi tak pernah larang. Nabi pernah buat perniagaan, Nabi tanya, "Kamu nak beli satu, berapa yang kamu nak beli barang ni?" Orang tu angkat 1 dirham. Nabi tanya, "Kau nak beli berapa?" 2 dirham. Nabi kata, "Aku jual dekat engkau yang 2 dirham." Nabi tak cakap, "Tak apalah, tawaduklah, aku beli 1 dirham cukuplah." Tak, sebab ini bisnes. Bisnes bukannya monopoli, bukannya mencuri di orang lain. Kita buat benda halal, bukan buat benda haram. Ada akad je lah kan? Ada akad. Jadi, dalam bab ini, buat yang terbaik untuk cari viewer, untuk meningkatkan dia punya bisnes, silakan. Contohnya saya lah. Saya memalukan diri saya sendiri kan. Saya tak kacau orang lain. Saya buat konten, saya berubah. Lepas tu viewer ramai, saya dapat pendapatan. Adakah benda tu macam halal ke tak halal Ustaz? Sebab itulah dia macam ni, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Cari rezeki tak ada masalah, tapi jangan makan dengan cara tak betul. You buat konten yang menarik, banyak konten yang positif, yang menarik, yang boleh tarik perhatian. Tetapi kalau konten itu menjatuhkan maruah orang lain, menjatuhkan maruah sendiri, buat sesuatu yang merendahkan martabat diri kita, anak-anak kita pun segan nak tengok. Datuk nak bagi viewer naik, Datuk buka baju contohnya. Kan Datuk pun tak pakai contoh lah kan. Gambar dalam swimming pool. Saya pernah buat dulu Ustaz dalam majalah. Itu sebenarnya sesuatu yang orang menyangka. Dia menyangka bahawa yang memberikan rezeki itu adalah konten semata-mata. Sedangkan rezeki ini Allah boleh bagi kepada semua orang. Yang buat konten halal, konten buruk pun Allah boleh bagi. Kadang-kadang kita keluarkan konten yang baik-baik Ustaz kan. Tak ada. Tak ada viewer. Jadi kita ni makan Ustaz, lapar. Jadi laparnya orang-orang sekarang ni, laparnya kepada viewers. Orang like, orang nak share. Jadi dia lapar kat situ Ustaz. Kalau katakan buat konten elok-elok, Assalamualaikum, sebenarnya pokok ni apa, semua tak ada orang tengok. Tapi pokok ni aku makan, aku boleh kunyak macam ni. Baru orang tengok Ustaz. Macam mana ada satu minat. Saya tengok video, ada banyak video Datuk saya tengok juga. Tapi tak pernah tengok Datuk makan daun pisang. Saya bagi contoh. Datuk berlakon, Datuk tunjuk macam orang buat mukbang tu kan, bagi bunyi semua tu, tak ada masalah. Sorry to say, ada sebahagian pemilik syarikat-syarikat besar, kalau kita tengok dia punya komersial punya barang, dia jual burger contohnya, daging dia letak bawang cantik, tak ada masalah untuk dia buat nampak dengan aksi-aksi tertentu, buat gangsternya untuk menarik crowd. Itu tak ada masalah. Itu harus selagi mana benda itu tak datang kepada benda yang haram. Ada satu awet ni, dia minum satu minuman tu Ustaz, dia buat muntah. Orang nak tengok Ustaz. Ini ada juga masalah bagi orang yang mungkinlah ada sebahagian orang nak perhatian, dipanggil syuhrah. Dalam kita berpakaian sekalipun, pakaian ni kita nak pakai kat majlis orang pakai baju batik, silakan.
Lebih baik kita pakai orang pakai baju batik, semua baju batik. Orang pakai baju Melayu, kita pun pakai baju Melayu. Orang pakai yang sederhana, kita pakai sederhana. Tetapi kalau sebahagian dalam berpakaian ini dilarang untuk kita syuhrah. Syuhrah ni sengaja nak bagi orang semua tarik perhatian pada dia dan membeza-bezakan diri dia dengan orang lain dengan sebab-sebab tujuan-tujuan tertentu, itu juga dilarang. Apatah lagi dalam konten yang dia buat tu, dia sebenarnya nak tarik viewer. Sekarang ni Ustaz, dia dekat dalam internet ni Ustaz. Jadi pendapatan tu Ustaz macam mana Ustaz? Katalah dia buat yang memalukan diri, mengaibkan diri, jadi mengundang netizen apa semua, mengajak netizen buat fitnah apa semua. Adakah pembayaran tu daripada gaji yang dia dapat tu, adakah benda tu macam mana Ustaz jaga? Boleh Okey, kalaulah kontennya betul, kontennya tak ada masalah, maka pendapatannya harus. Tapi kalau kontennya itu ada pembohongan, kontennya ada penganiayaan, kezaliman kepada orang lain dan juga konten tersebut merendah-rendahkan orang lain, dia mendapat keuntungan di atas jatuhnya aib orang lain, maka dia atau mengaibkan diri sendiri. Atau mengaibkan diri sendiri, maka konten itu konten yang tak dibenarkan dan rezeki yang dia dapat pun tak dibenarkan. Oh, sudah Ustaz. Semua tak boleh Ustaz ni. Sebab tu saya cakap kalau nak buat yang haruslah, yang dibenarkan. Tak ada lah saya cakap semua kena skema makan baik-baik. Tak macam tu. Tapi you boleh cakap dengan jujur, ini kandungan kopi. Kopi ini ada memiliki daripada Brazil, daripada Vietnam. Konten yang bagus, orang nak dengar. Tapi ada Ustaz yang macam orang ni nak keluarkan produk Ustaz. Lepas tu dia buat gimmick. Baru-baru ni lah kawan saya kan, dia kata dia pun tak tahu benda tu jadi macam tu. Dia buat gimmick kahwin Ustaz. Kahwin, kami dah kahwin apa semua, tapi sebenarnya iklan untuk produk tu, tapi ada orang lain yang tak tahulah siapa kat dalam tu, bukan sahabat yang buat yang berlakon tu. Jadi dia orang terus upload dekat dalam social media yang mengatakan dia orang dah kahwin, dah kecoh semua Ustaz. Jadi mencari publicity dan sebenarnya bila mengaku kahwin lepas tu sebenarnya tak kahwin. Adakah ini satu penipuan Ustaz Jana? Penipu ni ada macam-macam cara penipu. Sebab itu penipu yang betul-betul membuatkan orang tertipu berbeza dengan tricky, helah yang membuatkan orang rasa benda ni promotion ni, benda ni marketing ni. Contohlah, kalau saya nak menipu seseorang itu memang membuatkan orang tu teranaya. Berbeza dengan saya tipu, contohnya saya cakap Abang Rosyam ni muka macam cicak lah. Saya tipu. Tapi tipu itu tipu yang bergurau. Yang dalam keadaan orang faham itu satu tipu. Ada tipu yang betul-betul orang teranaya. Tapi kalau Ustaz cakap muka saya macam James Dean pun orang tak percaya kat Ustaz, itu tipu kan? Tipu juga, tapi tipu. Tipu orang kaya kata tipu yang itu maksudnya tipu. Orang tahu tipu. Jadi bila kata kita buat dalam keadaan ada gimmick-gimmick tertentu, macam lakonan lah. Lakonan pun penuh dengan penipuan. Tetapi kita boleh menerima kerana kita menganggap itu tipu. Jadi diharuskan. Macam orang main wrestling lah. Dia sedang menipu semua orang. Orang tahu itu tipu. Tak ada masalah. Jadi kena fahamlah. Janganlah kita anggap semuanya haram. Dia ada buat marketing, takkan tak ada gimmick. Even dalam program ni pun kita nak kita punya viewer naik tinggi. Kita nak tarik macam mana. Okey, guna berapa minit kena cakap benda ni. Akan cut benda ni. Bagi laju, bagi cakap, bagi macam-macam. Pantas, padu, padat, pendek. Contohlah kan. Itu antara. Sebab takut, Datuk. Kita buat konten, kita nampak simple. Tapi dia akan menjadi wakaf dosa. Jangan sampai kita buat wakaf dosa kerana benda ni akan tersemat di dalam alam maya sehingga hari kiamat. Mencari rezeki tak ada masalah. Kita boleh mencari rezeki dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan sekarang ni ada social media. Tetapi adakah perbuatan kita itu antaranya, adakah rezeki kita dapat tu halal ataupun tidak? Menginaya orang ataupun tidak, mengaibkan orang ataupun tidak, ataupun mengaibkan diri sendiri ataupun tidak. Inilah yang menjadi persoalan yang kita bincangkan dalam Sembang Viral bersama dengan Ustaz. Saya harap benda ini akan menjadi panduan untuk semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Jumpa lagi esok malam 7.30 di TV9. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Bye. Terima kasih Ustaz.